العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. InsyaAllah kita sambung dengan hadis yang ke-27 daripada himpunan 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama. Hadis yang ke-27, sampaikanlah ilmu walaupun hanya sedikit. Wa an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار أخرجه البخاري والترمذي. Artinya daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah apa yang kamu dengar daripadaku walaupun hanya satu ayat, dan sampaikanlah daripada apa yang kamu dengar daripada Bani Israel, maka tidak mengapa yang demikian itu. Dan barang siapa secara sengaja berbohong atas namaku, maka hendaklah ia menyediakan dirinya masuk ke dalam api neraka. Waliyazubillah. Hadis riwayat Bukhari dan Tirmizi. Baik, hadis ini walaupun nampaknya macam pendek ya, tapi kalau nak disyarahkan betul-betul mungkin makan 2-3 kuliah lah ya. Sebab intisarinya sangat banyak dan panjang, dan banyak perkara-perkara yang boleh kita ambil iktibar ya. Namun begitu ya, sekadar ruang di antara maghrib dan isyak ni kita ambil lah ya beberapa perkara yang boleh kita praktis amalkan ya, sekadar itu ya. Kalau nak dikaji dari segi ilmiahnya memang akan banyak lah ya. Baik, apa yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang yang ataupun dalam hadis ini, yang pertama balighu anni walau ayah, itu poin yang pertama, iaitu Nabi menyatakan sampaikan daripadaku walaupun satu ayat ya. Dalam hadis ini menggesa kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kita menjadi orang yang menyebarkan ilmu ya, tidak menunggu status kita sehingga menjadi ustaz, tunggu status kita jadi tok guru ya, tunggu status kita jadi pendakwah ya, tak perlu. Sebab Nabi mengatakan requirementnya sikit saja. Kalau kamu dengar daripada aku walaupun satu ayat saja, sampaikan ya. Seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi license lah kepada kita ya, bagi tauliah kepada kita. Aku tauliahkan kamu wahai umatku sekalian, walaupun kamu mendengar daripada aku hanya satu ayat saja, maka sampaikanlah satu ayat itu ya. Jadi ya, jangan kita merasa segan ya, merasa malu untuk berkongsi apa-apa saja ilmu, termasuklah ya, yang terutamanya Al-Quran lah ya, Al-Quran ya, ilmu-ilmu Al-Quran, ilmu-ilmu daripada hadis Nabi, ilmu yang datang daripada para alim ulama yang kita dengar ya. Contohnya kita yang datang masjid ni, sampaikanlah ya. Bila kita balik rumah ya, isteri tanya apa cerita, apa kuliah kat masjid tadi, apa tajuk kan. Selalu dia selalu ikut ya, tapi
kerana uzur dia tak dapat ikut, ya. Jadi dia nak tahulah apa cerita sambungan daripada kuliah yang lepas ke atau tajuk baru ke, kan. Jadi kita sampaikanlah, walaupun kata setengah jam tu 10 minit je dengar, baki semua lolap. Yang 10 minit yang dengar tu sampaikanlah, ya. Mungkin dengan yang kita dengar 10 minit itu menjadi pahala yang berpanjangan, ibarat kata makan tak habis lah, ya. Dapat ke bini kita dengar nasihat ke anak dapat benda tu dia sampai ke cucu, ya, sambung, ya. Maka pahala ilmu yang mendapat manfaat, ya, antara yang dijanjikan oleh Nabi, bila mati anak Adam terputus semua amalan kecuali 3. Salah satunya ilmu yang dimanfaatkan, ya. Walaupun yang kita dengar tadi 10 minit, baki tu semua lolap, tapi 10 minit tu mendapat manfaat, ya. Jadi sampaikan, ya. Janganlah tunggu. Ataupun kita ni pula, kita ni orang Melayu ni kan, suka jadi orang kata, jadi apa nak kata, bukan batu api dah, jadi apa nak cakap kan. Bila baru nak cerita tadi, dan dengar ke masjid tadi, bagus tajuk dia, cerita pasal kan, kau baru datang masjid dan nak jadi ustaz lah. Tu kita punya perangai tu. Tu apa nak cakap tu, ya. Apa peribahasa yang sesuai, saya tak tahulah kan. Mana jangan, kalau bahasa budak-budak kata potong steam lah, kan, potong steam tu. Dan dengar hadis Nabi pesan apa yang dapat dengar sampai walau satu ayat, sampaikan. Engkau ni dan baru nak cerita dah, kata alah baru datang masjid dan nak tunjuk pandai. Mempelekeh-lekehkan. Tu jadi masalah kita ni, ya. Berilah peluang orang tu, tak kisahlah kan, walaupun kita tahulah latar belakang dia macam mana kan. Kita dah berkawan dengan dia lama, zaman naskah lagi, sama-sama tikam ekor dulu kan, sama-sama pergi mes dulu kan, tahulah apa kita buat kan. Tiba-tiba dia nak syarah kan, tak payahlah kau ni, so galau kau daripada ujung rambut sampai ujung kaki, semua dalam poket aku, nak berlakon jadi ustaz tak payahlah dah kan. Ini kita punya perangai. Janganlah macam tu. Orang tu dengar hadis Nabi, dia nak kongsi, dia nak sampaikan, ya. Apatah lagi zaman hari dengan internet, apa sebenarnya Facebook lah apa kan. Sampaikanlah, ya, walaupun satu ayat, walaupun satu hadis, ya. Kerana kita tak tahu daripada apa yang kita sampaikan itu, mungkin ada orang yang mengambil perhatian yang besar, ya. Mungkin sebagian orang rasa biasa aja kan. Ada setengah orang tu dia, orang kata bila dengar tu sontap lah dia, macam tu kok, kan. Jadi kita tak tahu, jadi sampaikan saja, ya. Balighu anni walau ayah. Jadi maknanya tak payah tunggu sampai jadi ustaz dah, tak payah tunggu sampai jadi ulama. Kalau kita pun tak tahu boleh ke tidak, sampaikan. Tunggu dan alim dulu, tak tahu boleh alim ke tidak, ya. Paling tidak apa yang dapat masa tu dah dimanfaatkan, ya. Ingat nak jadi alim ni boleh 2-3 tahun kau tak dapat dah, ya. Yang digolakan jadi tok guru tu makan 40 tahun dah mengajar kan. Itu pun berasa macam banyak tak tahu lagi, ya. Jadi memang tak akan mencapai tahap alim yang sebenar, ya. Nak tunggu jadi alim, nak baca kitab sampai berapa 1000 kitab, tak mampu kita ni, ya. Maka sebab tu apa yang kita dapat walau sedikit, Nabi pesan sampaikan. Biarlah pedulikan orang yang mempelekehkan tadi, yang menghinakan tadi, pedulikan, ya. Mungkin dalam ramai-ramai kita cerita kat kedai kopi ni kan, yang pelekeh ke kita tu seorang tu je, kau nombek orang ni, betul lah kau cakap tu, dan dengar kau cakap ni betul lah, teringat. Dan dulu abah dan pun pesan benda macam ni kan. Jadi ada, jadi punca hidayah dapat berubah dia kan. Sebab kita yang menyampaikan ilmu itu walaupun sedikit, ya. Ya, balighu anni walau ayat. Dan ayat ni juga menunjukkan bahawa Islam ini adalah agama dakwah, ya. Agama dakwah yang mana kita kena sebar luaskan, kena sampai menyampaikan, ya. Jangan kita pondam seorang-seorang, simpan seorang-seorang, ya. Rugi satu segi, ya, iaitu ilmu itu tidak berkembang, dan ruginya kita pahala tidak bersambung, ya.
Kemudian dalam hadis ini juga pengajaran yang kedua, ini yang agak panjang sikit kalau nak dibicarakan. Hadithu an Bani Israel wala haraj. Ya. Dan sampaikan daripada apa yang kamu dengar daripada Bani Israel, maka tidak mengapa yang demikian itu. Baik, apa isunya di sini? Apa hal tiba-tiba keluar Bani Israel ni, ya? Baik, sebagaimana kita maklum, ya, bahawa Bani Israel ini adalah ahli kitab, ya, sama ada mereka itu yang menuruti ajaran Nabi Musa alaihissalam, ya. Nabi Musa ni bawa agama apa? Bawa agama apa Nabi Musa? Bawa agama apa? Islam, ya. Bawa agama Islam. Jadi bila pengikut-pengikutnya dah menyelewengkan ajaran itu, tu yang jatuh nama Yahudi tu. Ya, jangan kata Nabi Musa bawa agama Yahudi pula. Ya, daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW semuanya membawa Islam. Ya, jadi terseleweng pengajarannya itu, maka digalakkan agama itu Yahudi. Manakala Bani Israel juga, ya, daripada keturunan Nabi Ishak ni, ya, Nabi Ishak kan dapat Nabi Yakub dapat Nabi Yusuf, ya, bersambung-sambunglah daripada tu keturunan yang melahirkan Bani Israel ni. Ya, bila sampai zaman Nabi Isa, maka Nabi Isa membawa syariat yang baru, memperbaharui ataupun melengkapkan apa yang masih lagi yang kurang dalam syariat sebelumnya, atau dikekalkan apa yang sedia ada. Namanya agama Islam. Islam juga, jangan tertukar pula, jangan Kristian lah. Islam juga. Nabi Isa ni bawa Islam, dia bukan bawa Kristian, dia bawa Islam. Ya, maka pengikut-pengikutnya selepas 100-200 tahun menyeleweng, maka digalakkanlah agama itu Nasrani, ya, atau bahasa kita panggil Kristian lah, ya. Jadi asal usul Bani Israel ini adalah mereka yang Islam, ya, yang mempelajari segala pengajaran daripada kitab Taurat, daripada kitab Injil, ya. Maka kebanyakan mereka ini adalah orang-orang yang alim, terutama pendeta-pendeta mereka, ataupun kalau sekarang orang Yahudi ni dipanggil rabai lah. Rabai ni kira dia punya tok guru lah, ya. Kalau Kristian tu sama ada dia punya pope ke, dia punya padri, tu lebih kurang lah, ya. Jadi mereka ni memang mendalami, ya, kitab yang Allah Ta'ala kurniakan kepada Nabi-Nabi yang terdahulunya, antara Nabi Musa dan Nabi Isa. Maka setelah meninggalnya, wafatnya Nabi Musa dan Nabi Isa ni diangkat naik ke langit, maka Bani Israel mempelajari, ya, dengan mendalam kitab-kitab ini. Maka ilmu-ilmu yang sebahagiannya diketahui oleh Bani Israel, tetapi bila datang zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal yang sama tidak diperjelaskan dengan detail, dijelaskan umum aja, ya. Contoh mudah, katalah qutila ashabul ukhdud, ya, an-nari dzatil waqud, ya, telah dibunuhlah ashabul ukhdud, ya. Jadi cerita berkaitan dengan ashabul ukhdud ini dalam Quran tak ada. Apa yang jadi sebenarnya kepada ashabul ukhdud, dia cerita tu je. Mana kalau kita baca terjemahan, maka telah dibunuhlah ashabul ukhdud, mana orang-orang yang telah dibunuh dengan dilemparkan ke dalam parit yang dibakar api. Jadi so kalau kita tak tahu latar belakang cerita ni, jadi kita kan terpinga-pinga, ni siapa ni ashabul ukhdud ni, ya. Termasuklah yang lain-lain seperti Zulkarnain, ya, seperti Nabi Khidir, ya, sebahagian tu adalah diceritakan dalam surah Al-Kahfi tu, ya. Tetapi ada lanjutan-lanjutan daripada itu, yang mana banyak hal-hal yang detail berkaitan dengan cerita-cerita ini diketahui oleh Bani Israel, sebab mereka hidup zaman tu.
Ya, mana Bani Israel kan awal zaman Nabi Musa, ya, termasuklah sebagainya dalam zaman Nabi Isa. Mana cerita tu sampai menyampai secara turun temurun. Ya, macam gitulah ceritakan apa Hang Tuah, legenda Hang Tuah, ya. Macam itulah mereka menyampaikan. Ya. Maka Nabi SAW menyatakan kepada para sahabat, kalau kamu dengar apa-apa yang diceritakan oleh Bani Israel, ni secara umum ya, secara umumnya Nabi mengatakan, kalau Bani Israel datang kepada kamu ceritakan kisah Nabi-Nabi, sama ada kisah Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh dan Nabi-Nabi yang lain, kamu dengar dan jangan bimbang, perkara yang mereka sampaikan itu boleh kamu terima. Ini dia punya garis panduan kasar ya. Nanti ada detail dia. Garis panduan kasarnya ialah Nabi tidak melarang apa-apa cerita yang datang daripada Bani Israel untuk kita dengar, ya, menghayati cerita-cerita itu. Ya, Nabi kata wala haraj, maka tidak mengapa, ya. Sebab apa? Sebab sememangnya di kalangan ulama-ulama mereka mendalami ataupun mengetahui perkara-perkara tersebut dengan detail. Ya, hatta Nabi sendiri pun kadang-kadang tak tahu, diceritakan balik oleh Bani Israel yang masuk Islam, ya, seperti Abdullah bin Salam. Ya, dia ni dulu Yahudi, seorang rabai, seorang pendeta Yahudi, masuk Islam. Maka bila Nabi ceritakan tentang Ashabul Ukhdud sebagai contoh, maka dia akan sambunglah, oh, cerita ni pernah kami baca dulu dalam Taurat. Sebenarnya kisahnya berkaitan dengan seorang budak, ya, cerita Ashabul Ukhdud, seorang budak yang dipilih oleh seorang ahli sihir kan. Raja tu kata, kau ni ahli sihir dah tua dah ni, tak lama lagi nak pencen, tak silap pencen pun kau jalan so. Jadi tak ada yang mengganti, carilah ganti seorang, ya. Maka ahli sihir ni carilah seorang budak muda, ya, untuk dilatihkan ilmu sihir kan. Jadi budak ni pun ulang-alik. On the way tu singgah jumpa seorang alim kitab, mana alim kitab Taurat ke Injil tu, dia belajar ilmu Islam. Habis belajar, dia datang ke istana belajar dengan ahli sihir, ya. Cerita tu panjanglah cerita tu, tapi nak sebutkan bahawa tuan-tuan tak ingat tak cerita tu? Ingat kan? Penghujungnya kan cerita panjang kan, sampai pukul 9 lah. Ya. Saya ringkaskan. Tuan-tuan dah biasa dengan cerita ni. Jadi budak tu pergilah belajar dengan ahli sihir, ya. On the way balik dia jumpa orang alim, atau on the way pergi dia jumpa orang alim, sampai istana dia belajar sihir. Jadi setelah dia dapat dua-dua ilmu ni, jadi dia nak uji. Allah pun nak menguji dia. Ada satu binatang lah melintang di tengah jalan. Orang kampung semua terhalang lah, tak boleh nak pergi ke pakan dek kerana binatang ni. Lalu budak ni dengan ilmu yang dia pelajari, dia ambil batu, dia sebut, ya Allah, dengan kekuasaan kau ya Allah, halaulah binatang ini, ya. Lalu dia baling batu, kono binatang tu langsung, dia kata meninggal, mati binatang tu, ataupun dia pun terbanglah, pergilah kan. Jadi orang kampung seronoklah, pasal nampak gayanya ilmu sihir budak ni telah berkesan. Sedangkan budak tu bukan pakai sihir, dia pakai ilmu yang dia belajar daripada orang alim tu. Orang alim ni kira Islam lah, berjaya. Jadi budak ni yakinlah ilmu yang dia pelajari daripada orang alim tu dengan izin Allah berkesan. Sampai pula kat istana, ketua tenteranya yang masa perang lu buta mata sebelah, ya. Dapatlah cerita, ketua tentera ni kata, dan dengar kau berjaya baling batu kono ke nago tengah jalan, langsung mati. Nampak dah berkesan ilmu kau ni, kau ubek sikit mata dan buta sebelah masa perang tu, ya. Jadi budak dia kata, ni tuan-tuan sini bisik, sebenarnya yang membunuh binatang tu Allah, bukan saya tu. Kata, siapa pula Allah ni? Allah ni Tuhan kita yang sebenar. Saya belajar daripada tok guru saya. Oh ya kau, jadi mata dan ni boleh elok ke? Boleh dengan izin Allah, syarat kau beriman dengan Allah. Bolehlah dan beriman dengan Allah. Ubek langsung colik mata, elok mata yang buta tu. Jumpa kat gajah tergamam. Bila kau pergi jumpa Dr. Muhaya repair mata kau ni kan?
Tak ada Dr. Mahya, ada tuanku. Ini budak tu, dia yang ubekkan mata saya ni dengan izin Allah. Atau lopeh kat mulut dengan izin Allah. Siapa Allah ni? Dah terlopeh tu kata Allah ni lah Tuhan kita, Tuanku, Tuhan kita semualah. Siapa yang ngajar ni? Budak kecil tu lah ajar. Kau ngajar budak ni. So dia panggil, kau dapat mana ilmu dia? Budak tu dipesan dek tok guru dia, jangan cerita siapa dia ni. Pasal zaman tu memang siapa yang alim ulama ni akan ditangkap, dibunuh. Sebab masa tu bertuhankan raja tu, tak boleh ada Tuhan lain dah. Ya. Lalu dipaksa, lalu budak ni pun ceritalah tok guru di sini. Lalu ditangkap tok guru ni, ada setengah riwayat kata ditangkap dan dibunuh. Jadi budak ni pun nak dibunuh pasal dia dah kira membawa ajaran sesat lah kira kan. Semua orang menyembah raja, tiba-tiba ada pula seorang budak ni dengan ilmu yang baru ajak sembah Allah, ya. Tu cerita dia diangkut budak ni, bawa ke laut, nak dicampakkan ke laut, bergelora laut, orang yang hantar 10 orang semua tenggelam, budak ni balik berenang. Raja tu gamam lagi, hidup lagi kau, macam mana boleh hidup ni? Hantar lagi segerombolan tentera angkut budak ni, pergi naik atas gunung, lemparkan dia ke bawah sampai ke gunung, bergogar gunung, semua yang 10 orang bawa semua jatuh mati. Budak ni elok balik, teramam lagi tu apa raja ni, hidup lagi kau pakai ilmu apa ni? Ya, ringkas ceritanya budak ni kata, kalau tuanku nak bunuh saya, panggil seluruh penduduk negeri ni, ikatkan aku ke pokok kurma, tuanku panah kono ke mata sini, tapi sebut kuat-kuat dengan demi Allah Tuhan budak ini, aku nak bunuh dia kan, macam tu sebutlah. Jadi raja tu sebut pelan-pelan je, bisik-bisik je, tarik kono tapi tak ada kesan. Budak tu kata, kuat-kuat tuanku, sebut kuat-kuat. Ya, lalu dia tarik, demi Allah Tuhan budak ini, dia tarik kono sipi je, bukan kono tu, luka sikit dah langsung mati budak ni. Jadi orang negeri itu semua dah maklum dah, dicampak ke laut tak mati, digumban ke gunung tak mati, takkanlah luka sikit tentu boleh mati. Dan raja tu pula sebut demi Allah. Jadi rupa ada Tuhan yang lain yang maha berkuasa, yang namanya Allah. Jadi seluruh rakyat di negeri itu beriman kepada Allah. Raja yang selama ni cukup bimbang ajaran tu tersebar, dengan sebab budak ni seorang yang mati dek kena terhirih sikit tu dengan nama Allah mati dia, semua beriman. Apa tak meradang raja tu. Dia suruh askar dia gali parit, letakkan minyak panas, bakarkan petrol ke apa, bakar penuh parit tu, yang beriman semua tolak masuk, mati semua. Tu yang dia cerita tu, budak kecil tu, ya, dalam dokongan Allah izinkan dia bercakap. Amak dia ragu-ragu lah, ya. Anak tu kata, wahai amak, jangan takut, kita berada di pihak benar. Terjunlah amak, so terjun. Itulah cerita Ashabul Hudud. Dalam Quran tak ada cerita detail macam tu dah. Mana datang cerita tu? Dari Bani Israel, ya. Dalam bahasa ulumul Quran dipanggil Israiliyat, ya. Kalau tuan-tuan dengar perkataan Israiliyat tu, itulah dia sebenarnya cerita-cerita yang datang dari Bani Israel. Lepas tak? Ikutkan sebenarnya dalam cerita 25 Rasul yang kebanyakan kita dengar daripada kecil tu, yang kata Nabi Adam tinggi je berapa puluh hasta tu kan, kok dia masuk kaki dalam laut sampai kat buku lali je kan, dia punya bahu ni lebar dia 40 hasta, tinggi 70 macam tu lah kan. Kebanyakannya adalah riwayat Israiliyat, ya, cerita Bani Israel itu, ya. Maka dengan detailnya, walaupun asasnya Nabi kata apa-apa cerita yang datang daripada Bani Israel kau boleh dengar dan kau boleh ambil pengajaran, itu basic, ya. Tetapi ulama telah menggariskan dia punya detailnya, Israiliyat yang macam mana yang boleh diterima, ya. Ada 3 kategori. Yang pertama, Israiliyat yang melampaui batas, tu tak boleh terima, sorry, ya. Israiliyat yang melampaui batas tak boleh diterima. Contohnya, ya, setengah kita dengar Nabi Ayub sakit, ya, sampai dia tu busuk badan, daging dia apa semua dihalau keluar daripada kampung, sampai kepala dia berulit, bila dia semayang tergolek ulat, dia ambil ulat tu balik letak atas kepala dia kan. Ni cerita yang agak melampau. Sebenarnya tidak begitu. Nabi Ayub sakit,
tapi tak boleh sakitnya itu sampai orang benci dia kerana sakit dia. Kalau tidak, macam mana tugas dia sebagai Rasul nak dilaksanakan? Orang benci dia kerana penyakit. Kalau orang benci dia ajaran dia tu okey, normal. Benci kerana sakit dia. Jadi tak boleh begitu. Dia betul sakit tapi tak sampai tahap yang keterlaluan yang biasa kita dengar. Ya. Ada lagi lah cerita yang saya dalam masa saya belajar kat Mesir dulu, ada satu kitab yang dipanggil Al-Israiliyat wal Mawdu'at. Mana doktor profesor di Mesir yang pensyarah ni, dia dah himpunkan semua cerita Israiliyat ni di dalam sebuah kitab. Ya, kitab tu tak tebal, nipis je dah. Ya, jadi antara lain kisah Nabi Daud, yang melampau cerita tu, kita dengar pun tak tahu gamak lah. Ya, dia punya mukadimah cerita tu macam elok kan. Nabi Daud, kita tahulah Nabi Daud ni kan dia beribadah, dia punya rutin harian tu bahagi 3 hari. Ya, hari pertama dia ibadah kepada Allah, hari kedua urusan dia dengan masyarakat sebab dia raja kan, mana hari bersama pelanggan lah, hari bersama rakyat satu hari. Lepas tu hari ketiga hari untuk dia dengan diri dia dan keluarga dia lah. Ya, rotate lah balik hari dua ibadat. Mana hari dia, kata hari Isnin tu hari dia ibadat, pintu office tutup lah, pintu istana tutup, tak ada orang boleh datang. Dia buka tu kira hari Selasa dengan hari Khamis ya, contoh lah kan, seminggu 2 kali ya. Hari lain sama ada dia ibadah ataupun hari dia bersama keluarga dia. Jadi takdirnya pada hari dia ibadah, masuk seekor burung. Burung tu warna keemas-emasan yang sangat cantik. Jadi dia kerana dia zikir tampak burung tu, langsung dia, cantik burung ni. Dia kajahlah burung tu masuk dalam mihrab dia, tempat ibadat dia tu. Kira macam masjid ni kan, berlari ke sana, berlari sini. Nabi Daud tu kajahlah. Tiba-tiba sampai tu dia keluar kot tingkap. Jadi pasal dia syukur kat burung ni, dia kajahlah. Kajah burung tu sampai hilang, burung tu tak jumpa. Lepas tu dia pandang-pandang, nampak seorang perempuan telanjang sedang mandi. Ya, dia nampak cantiknya perempuan ni. Ya, dia risik, tanya, rupanya perempuan tu adalah isteri ketua tenteranya yang sedang berada di medan perang. Jadi Nabi Daud upahkan seorang, kau pergi ke medan perang, berlakonlah jadi askar dia ni, kau jumpa ketua tu, kau pergi tikam, dia nak kahwin dengan bini ni. Nampak? Ni cerita yang melampau. Takkan seorang Nabi buat kerja macam tu. Betul tak? Tu cerita. Jadi Israiliyat yang seumpama ini kena tolak. Jangan diterima, jangan percaya. Memang kena 100%, totally kena tolak. Okay? Itu nombor 1. Israiliyat yang jenis kedua, iaitu Israiliyat yang biasa-biasa. Macam cerita Ashabul Hudud tadi lah. Kan cerita tu biasa-biasa je kan. Tak ada unsur-unsur yang menghinakan Rasul. Tiada unsur khurafat, unsur yang melampau-lampau lah. Itu yang masuk di sini, masuk dalam hadis. Maka kalau kau dengar Israiliyat daripada Bani Israel ni apa-apa cerita, tak mengapa kamu menerimanya. Okay? Itu yang kategori nombor 2. Kategori ketiga, kalau ada cerita Israiliyat yang Nabi ulang balik ataupun Nabi mengiyakan, maka itu wajib kita terima. Ya, jadi ada 3 kategori. Yang wajib terima, yang Nabi sebut semula, yang boleh nak terima ataupun tak terima kau terpulang lah, boleh dengar. Ya, itu yang biasa-biasa punya cerita. Tapi yang cerita yang agak melampau sehingga memburukkan imej kenabian. Ya, contohnya Nabi Yahya berzina dengan anaknya. Ketika dia minum air mabuk, jadi dia berzina dengan anak perempuan dia. Ini cerita yang melampau, tak boleh terima langsung lah. Itu kena tolak tepi. Ya, boleh faham Jadi yang disebut dalam hadis ni sebagai garis panduan asas. Tetapi detailnya ada 2 lagi. Ya, jenis Israiliyat. Satu tu yang wajib kita terima apabila Rasulullah ulang balik. Yang satu lagi kono tolak pasal melampau batas sehingga mencacatkan imej kenabian. Ya. Poin nombor 3 dalam hadis ini yang boleh kita ambil pengajaran, wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berbohong ke atasku dengan sengaja, maka siap-siapkanlah tempatnya dalam neraka. Ya, ini merujuk kepada apa yang dipanggil sebagai hadis maudhu'. Hadis maudhu' ni mana hadis yang direka-reka.
Ya, ini berlaku di zaman-zaman keemasan Islam lah, zaman Abbasiyah. Ya, zaman Abbasiyah yang banyak berlaku hadis maudhu' ni. Ya, kita tahulah bahawa bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut sesuatu kan kita ni sensitif kan. Nabi sebut ni, kita kena buat. Ya, seumpama hadis 30 Ramadan. Hari pertama semayang tarawih dapat apa? Hari kedua dapat apa? Kan dulu kan zaman 80-an, 90-an kan. Itulah ditampal. Jadi orang jemaah ni tengok hari apa dapat bidadari 70,000. Hari 23, hari 23 dia datang. Hari lain macam tak best je. Contoh. Ini tak, hadis tu sebenarnya maudhu', direka. Walaupun niatnya baik. Mungkin zaman tu dek kan orang duk leko tak pergi semayang tarawih kan. Jadi adalah orang ni mungkin ulama yang kurang ilmu ko apa ko atau orang biasa ko. Dan dengar Nabi ada sebut hari pertama dapat ni, hari kedua sampai hari 30 dapat apa. Ya, maka dilanjutkanlah dengan mengatakan itu daripada Nabi. Maka orang yang memulakan cerita itu dan orang yang tetap menyampaikannya dengan pengetahuan bahawa benda ni bohong, tetap disampaikan juga. Pasal ada kebaikan, tak kisah dah kita bohong sikit pun. Yang penting ada kebaikan. Nabi kata, walaupun ada kebaikan, siapa yang sebut nama dan kata aku yang sebut benda ni, sedangkan aku tak pernah sebut, masuk neraka. Memang. Ya. Di zaman itulah yang jual torung, buat hadis torung, sesiapa yang makan torung masuk syurga. Nabi mengatakan gitu. Ya, ada tampal kat kedai tu. Qala Rasulullah SAW, man yakulu bazinjan dakhalal jannah. Siapa yang makan torung masuk syurga. Lakulah torung ni pasal hadis Nabi tu. Rupa tu hadis maudhu'. Ya, ada raja, ada ulama suk lah, ulama dunia yang jadi penasihat raja. Raja tu suku bala burung. Ya, ada suku bala burung. Kadang-kadang burung tu tak diberi makan lah, bola diikat lah macam-macam. Lepas tu ulama ni dia kata, tuanku buat kerja ni kerja yang baik. Rasulullah bersabda, siapa bala burung masuk syurga. Raja tu, betul ke? Yo, hadis Nabi tuanku. Up gaji, naik 3,000 lagi. Pasal ulama pengampu ni. Ya. Padahal dia nampak raja tu berlaku zalim pada burung tu, tak boleh makan, tak lopeh ke apa kan. Tapi dia keluarkan hadis yang direka-reka, nak jack lah raja ni supaya dapat naik gaji kau allowance kau kan. Timbullah hadis-hadis maudhu' ni. Banyak hadis maudhu'. Ya, ini yang punca yang berlaku dan Nabi dah pesan awal, siapa yang bohong ke atasku, siapkan tempat dan makan. Jadi sebab tu kita bila mendengar sesuatu, betul ke hadis ni? Kalau kita yang berhati-hatilah, memang kena refer betul hadis apa yang kau sebut ni, Bukhari ke Muslim, apa kedudukan dia, hasan ke sahih ke kan. Cari dalam list-list hasan ke sahih ke apa, tak ada. Ini maudhu' ni tak ada. Tengok dalam senarai Al-Maudhu'at, ada juga ulama telah karangkan kitab Al-Maudhu'at, himpunan hadis-hadis palsu yang kalau kita baca tu, kalau kata hadis tu 100, saya rasa mungkin 80 hadis tu yang memang biasa kita dengar. Bahkan kita pun dah terikut-ikut, bahkan kita pun dah terpengaruh dengan hadis tu, rupanya palsu. Aduh, macam itulah nak cerita banyaknya. Ya, hadis-hadis palsu. Jadi sebab itu Nabi pesan, hati-hatilah. Sebab tu kita nak sebut hadis ke tak hadis, buat reconfirmation balik, pastikan betul. Kalau bukan hadis, siapa kata Sayyidina Ali ke, Sayyidina Umar ke, tak apalah kan, atau kata ulama ke. Ya, jadi jangan bermudah-mudah menyebut iaitu Rasul. Ya, macam sekarang kita kata makanan sunnah ni kan, hati-hati. Bila sunnah tu tak ada lain, mesti kait dengan Rasul. Kurma ni makanan sunnah, itu boleh kita kata berbohong. Nabi bukan makan sebarang kurma, Nabi makan kurma ajwah saja. Ya, yang menjadi sunnah yang Nabi selalu makan ajwah, bukan kurma-kurma lain. Dan Nabi tak pernah buat jus pun kurma tu, Nabi makan macam tu ya. Ya, dan Nabi tak pernah campur-campur kurma, campur safaran, campur delima, campur 37 dalam satu. Mana pernah Nabi buat macam tu? Kita botolkan kan jus atuk engkau kan, contoh kan, 37 dalam satu, makanan sunnah. Ada pembongak nama ni, berdosa. Faham tak? Jadi jangan sewenang-wenang sebut sunnah-sunnah ni, sedang Nabi tak nak buat benda tu. Ya, hati-hati.
Untuk menjadi ulama besar itu memang susah, kata pengarang ya. Alhamdulillah sedikit ilmu yang Allah beri kepada kita, kita amalkanlah. Ya, ilmu yang kita amal tadi cubalah sampaikan juga ke orang lain. Misalnya kita dah tahu baca Fatihah dengan baik, kita dah gunakan dalam semayang. Jadi ajarkanlah ya Fatihah itu yang baik tadi dengan orang lain juga. Ya, begitulah seterusnya ya, walaupun ilmu kita tu sedikit, kita tahu Fatihahnya, sampai ilmu Fatihah itulah. Kemudian masalah riwayat Bani Israel ataupun dipanggil Israiliyat yang berisi kisah-kisah Bani Israel, maka yang mana tidak bertentangan dengan dasar agama kita boleh sebut, boleh nyampaikan ke orang lain. Tapi kalau kisah tu bertentangan dengan agama, ada unsur-unsur syirik yang unsur tadi mencederakan, menghinakan sifat kenabian, maka jangan ceritalah ya, habis kat kita je ya. Dan yang ketiga di sini disebutkan ancaman kepada orang yang sengaja berbohong atas nama Rasulullah SAW yang mengadakan hadis ya yang diyakini itu bukan hadis Rasulullah sebenarnya ya. Dia kata ni hadis ni sedangkan bukan. Maka orang yang seumpama ini diancam dengan neraka ya seandainya dia tidak bertaubat ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Itulah lebih kurang hadis kita kali ini. InsyaAllah akan datang sambung hadis yang ke-28, mengambil berkat dari Rasulullah dan para ulama. Ya. Israiliyat ni bukannya dakwah dia buat cerita Israiliyat ni, bukan dakwah dia nak buat cerita supaya orang pengaruh dengan agama Yahudi. Bukan. Israiliyat ni apa saja riwayat cerita yang mereka kutip daripada Taurat dan Injil, yang kebanyakannya cerita betul. Macam kita tengok cerita orang putih kan, The Ten Commandment tu kan, itu dia ambil daripada Israiliyat lah ya. Bukan Israiliyat tu mana dakwah dia nak ajak orang masuk Yahudi, tak. Yahudi takkan ajak orang lain masuk Yahudi dah ya. Jadi maksud Israiliyat tu adalah riwayat cerita yang datang dari Bani Israel daripada kitab Injil dan Taurat. Itulah jadi jatuh pada tiga kategori. Ada yang betul, ada yang mengarut ya, dan apa yang diulang balik oleh Rasulullah tu wajib kita terimalah ya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma arzuqna imanan kamila warzuqna yaqinan sadiqa wa a'malan mutaqabbala. Rabbana yassir wa la tu'assir ya karim wa tammim bil khair. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillah.